Okey, sekarang kita masuk part 3. Kita nak tengok faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Kita ada 4: saiz, bahan, kepekatan, suhu dan mangkin. Okey, selain daripada 4 ini sebenarnya ada juga tekanan. Tapi kita tak ada eksperimen yang berkaitan tekanan dalam silibus kita. Okey, kita tengok eksperimen pertama. Okey, faktor isi padu bahan mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi ada 2 set. Set yang pertama kita guna ketulan yang besar. Set yang kedua kita guna ketulan yang kecil ataupun serbuk. So, kalsium karbonat tambah dengan asid. Okey, dia akan menghasilkan 3 hasil, iaitu garam. Dia akan menghasilkan gas dan air. So, apa yang kita ukur di sini adalah isi padu air. Karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida yang dihasilkan akan masuk ke dalam biuret. Jadi, bila dia masuk biuret, dia akan mengambil tempat dalam biuret dan paras air ini akan turun. So pada awal dia, semasa kita set up, kita kena set pada satu bacaan awal yang kena dicatat. Contohnya saya terus set lah pada 50 cm3. Kemudian bila tindak balas ini sudah berlaku, paras air itu akan menurun. Jadi saya dapatlah bacaan akhir. So, untuk dapat isi padu setiap masa, bacaan awal tolak bacaan akhir. 50 tolak yang bawah. Saya boleh dapat isi padu gas karbon dioksida. Jadi apa yang kita boleh jangkakan? Kalau guna ketulan, dia mesti lambat. Kalau saya guna serbuk atau ketulan kecil, dia mesti cepat. Jadi inilah graf dia. Kalau saya guna ketulan besar, saya boleh nampak graf saya kurang curam. Tapi kalau saya guna serbuk ataupun ketulan kecil, saya akan nampak graf saya lebih curam. Tetapi sampai last mereka akan bertemu sebab kedua-dua menghasilkan isi padu karbon dioksida yang sama. Eksperimen kedua, kita akan guna penghasilan pembentukan mendakan. Sama ada dia cepat bentuk sehingga tutup tanda X ini, atau lambat bentuk. Jadi macam mana saya ubah kepekatan natrium thiosulfat ini? Saya akan tambah air. So first set saya tak tambah air. Kemudian set kedua, ketiga, keempat, kelima saya akan tambah air. Jadi kalau saya tambah air, dia jadi kurang pekat. Kurang pekat, pastinya masa yang diambil pun semakin lama. Jadi untuk eksperimen ini ada 2 graf yang kita akan lukis. Yang pertama macam inilah. Ini kita boleh nampak. Ini semasa saya tak tambah air. Dia pekat, jadi masa yang diambil untuk bentuk mendakan sikit je. Tapi kalau saya tambah banyak air, kepekatan dia sudah berkurangan. Jadi saya akan ambil masa yang lebih panjang untuk bentuk mendakan. Jadi dia adalah berkadaran songsang. Semakin pekat, masa yang diambil semakin pendek. Jadi dia berkadaran songsang. Saya boleh lukis graf yang kedua. Saya songsangkan unit masa. Jadi bila saya songsangkan unit masa, saya boleh nampak dia berkadar terus. Ini boleh buat kesimpulan bahawa faktor kepekatan suatu bahan tindak balas adalah berkadaran songsang dengan masa yang digunakan. Kita tengok eksperimen ketiga yang menggunakan mangkin. Hidrogen peroksida dia akan menghasilkan air dengan oksigen. Tanpa tindak balas dengan apa-apa. Tapi bila saya tambah mangkin dia akan lebih cepat menghasilkan bahan. Jadi apa yang saya perhatikan di sini adalah penghasilan oksigen gas. Kalau oksigen gas dihasilkan, mancis akan dinyalakan. Mancis
Okay, jadi ini graf kita. Okay, tanpa makin graf kita kurang curam. Kalau tambah makin graf kita lebih curam. Okay, tapi sampai last kedua-dua bertemu sebab mereka menghasilkan isi padu oksigen yang sama. Okay, untuk makin ada lagi satu eksperimen yang kita mesti ingat, iaitu zinc tindak balas dengan asid sulfurik. Okay, dia akan menghasilkan zinc sulfate dan membebaskan hidrogen gas. Jadi apa yang saya perhatikan dan ukur di sini adalah pembebasan hidrogen gas dan saya akan kutip ukur dia di dalam burette. Okey, dan set 1 saya tak tambah makin, set 2 saya tambah makin. Makin yang sesuai untuk eksperimen ini adalah kupon sulfate. Okey. Jadi ini bentuk graf dia tanpa makin, okey, kurang curam. Bila tambah makin, semakin curam, maksudnya lebih cepat. Tapi sampai last kedua-dua bertemu sebab kedua-dua menghasilkan isi padu hidrogen yang sama. Okay, saya tambah satu set di sini. Okay, saya kurangkan isi padu asid sulfurik. Apakah kesan terhadap bentuk graf saya? Okay, kita tengok dulu formula dia yang saya tulis tadi. Zinc tambah asid, dia akan menghasilkan zinc sulfate dengan hidrogen gas. Okay, saya sudah balance. Saya dapat 1 mol zinc tindak balas dengan 1 mol asid menghasilkan 1 mol zinc sulfate dan membebaskan 1 mol water. Okay, dan di sini apa yang mempengaruhi penghasilan hidrogen gas? Kita akan ambil asid. Okay, sebab zinc ini kita akan guna secara berlebihan. Maksudnya kalau semua asid sudah habis ditindak balas, dia tidak akan menghasilkan hidrogen gas lagi. Okay, jadi kalau saya kurangkan isi padu untuk asid ini, adakah dia memberi kesan terhadap penghasilan hidrogen gas? Marilah kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok kalau saya guna 50 cm3 asid, okey, saya kira bilangan mol dia saya akan menghasilkan 0.05 mol. Jadi maksudnya kalau 0.05 mol asid, dia akan menghasilkan 0.05 mol hidrogen gas. Tapi kalau saya kurangkan asid, okey, saya akan hanya menghasilkan 0.025 asid menghasilkan 0.025 hidrogen gas. Jadi pastinya ada efek terhadap graf kita. Okey. Jadi kalau dia minta kita lukis, macam mana kita nak lukis? Kita kurangkan. Okey. 0.05 mol adalah dihasilkan oleh 5 cm3 asid. Kalau saya kurangkan ini, dia hanya akan menghasilkan 0.025 mol. Jadi dia akan menghasilkan separuh saja isi padu gas hidrogen daripada set 1 tadi. Tapi kedua-dua graf ini mempunyai kadar yang sama. Jadi dia mesti bertindih dengan set 1. Tapi dia keluar di sini menghasilkan isi padu ini hidrogen yang lebih sedikit. Okey. Jadi kesimpulannya, isi padu bahan, maksudnya saya guna banyak atau sikit, sebenarnya dia tak mempengaruhi kadar. Kadar tetap sama, tetapi dia memberi kesan terhadap isi padu hasil yang terbentuk. Jadi sekali lagi sini kita boleh buktikan bahawa kita hanya ada 4 faktor dalam silibus yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu yang pertama, saiz bahan kita sama ada besar atau kecil, kepekatan dan penggunaan makin. Satu lagi suhu. Isi padu bukannya, ingat, isi padu bukan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas.